Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh mahu memperkasakan program sedia ada bagi meneruskan pembangunan sukan negara di masa hadapan. Beliau juga menegaskan antara perkara utama akan diberi keutamaan adalah mengenai kebajikan dan keperluan atlet negara. Bercakap pada sidang media pertamanya di Menara Kementerian Belia dan Sukan pada pagi Selasa, beliau juga tidak berhasrat untuk mengganggu proses persediaan atlet dengan mengubah hala tuju secara drastik. Kalau ada pimpinan baru, mungkin ada program baru semua, tapi saya tak ada hasrat untuk memperkenalkan program-program baru dulu. Saya nak dengar dan saya nak cari jalan untuk memperkasakan program sedia ada. Aspek-aspek yang saya nak lihat adalah satu, untuk pastikan sukan ini accessible kepada semua. Yang keduanya, untuk memberikan satu safe space, keadaan yang selamat untuk para atlet kita. Yang ketiganya, dari segi kebajikan, security for our athletes. Yang itu saya banyak dengar daripada para atlet. Antara aspek lain yang akan ditekankan adalah ketelusan menjalankan tanggungjawab dan accountability dalam perbelanjaan melibatkan individu atau persatuan sukan. Sebanyak 7 agenda akan diberikan keutamaan dalam menerajui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Menterinya Nga Kormin berkata ini termasuk membangun dan memperkasa peranan KPKT, membangun potensi pihak berkuasa tempatan PBT sebagai organisasi kukuh keuangan, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan pemerkasaan komuniti. Perkara lain yang turut menjadi keutamaan ialah pengurusan sisa pekerja yang lebih efektif dan efisien, memperkukuhkan agenda bandar pintar dan bandar selamat serta memperkukuhkan kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan. Akan meneliti program-program yang sedang dalam perancangan dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Prinsipnya, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Ini kita akan, yang baik saya akan kekalkan dan diteruskan, malah dipertingkatkan lagi. Jika kurang baik, kita lakukan penambahbaikan. Itu adalah jaminan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya pada Selasa. Sementara itu, ketika ditanya mengenai jawatan timbalan menteri bagi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga berkata pelantikan itu merupakan prerogatif Perdana Menteri dan beliau memaklumkan berita baik berhubung perkara tersebut akan diumumkan tidak lama lagi. Pelantikan anggota jemaah menteri termasuk timbalan adalah prerogatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa perbincangan aktif sedang dilakukan. Dan berita baik akan diumumkan tidak lama lagi. Dalam pada itu, Nga turut menggesa 155 pihak berkuasa tempatan supaya memperkasakan khidmat asas antaranya berkaitan pengurusan sampah, rumput dan longkang seluruh negara. Beliau akan meminta Ketua Setiausaha Kementerian itu untuk menyampaikan saranannya kepada Yang di-Pertua PBT memandangkan isu tersebut adalah dekat dengan rakyat. Tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 Parlimen Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Dun Tioman yang bermula pada 24 November lepas akan tamat jam 11.59 malam ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi kedua-dua kawasan tersebut pada Rabu 7 Disember 2022. PRU15 di kedua-dua kawasan tersebut ditangguhkan susulan kematian calon yang disahkan bertanding iaitu MK Rupaya dari Pakatan Harapan PH bagi Parlimen Padang Serai dan Muhammad Yunus Ramli mewakili Perikatan Nasional PN di Dun Tioman. Kerusi Parlimen Padang Serai akan menyaksikan pertembungan 6 penjuru antara calon PH Dr. Muhammad Sofi Razak, Datuk C. Sivaraj BN, Datuk Azman Nasruddin PN dan Hamzah Abdul Rahman Pejuang. Dua lagi pencabar ialah Muhammad Bakri Hashim mewakili Warisan dan calon bebas Sri Nanda Rao. Sementara itu, Dun Tioman akan menyaksikan pertembungan 5 penjuru melibatkan calon PN Nur Idayu Hashim, Datuk Seri Muhammad Johari Hussein BN, Osman Abdul Bakar Pejuang, Sulaiman Bakar Bebas. Daftar pemilih bagi kerusi Parlimen Padang Serai melibatkan seramai 133,867 pemilih berdaftar, manakala bagi Dun Tioman terdapat 28,465 pemilih berdaftar.